So sekarang kita nak ke mana? Okay. Kita akan ke Pahang. Negeri Pahang adalah sebuah negeri yang terbesar di semenanjung Tanah Melayu dengan kaluasan 35,515 km persegi. Pada masa ini, Pahang adalah negeri di semenanjung dengan terbahagi kepada 11 buah daerah. Jadi, jarak perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pahang anggarannya 185 km atau mengambil masa lebih kurang 3 jam jika menggunakan kenderaan darat. Okey, disebabkan kami datang ke sini pada bulan Ramadan, sekarang kami nak pergi check-in dahulu. Kemudian, kami nak pergi ke Bazar Ramadan untuk cari juadah berbuka puasa. Kami telah pun sampai di Bazar Taman Keramatan Square yang terletak bersebelahan dengan Masjid Sultan Ahmad Shah. Jadi, jom kita lihat juadah yang menarik di sini. Bazar ini juga adalah salah satu bazar yang terbesar di daerah Kuantan. Jadi, pada penonton travelog yang ingin pergi ke sini, jangan lupa singgah di bazar ini pada bulan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah dah siap membeli belah di bazar Ramadan. Taman apa? Taman Kerang? Ya, Taman Kerang. Taman Kerang. Alhamdulillah dah dapat. Okey. Untuk berbuka kan? Untuk berbuka untuk hari ini. Okey. Setelah selesai kesemua aktiviti, kami sempat berjalan-jalan untuk menikmati suasana malam yang ada di sekitar Kuantan. Jikalau penonton nak berada membawa keluarga, bolehlah singgah di sekitar Menara 188 Kuantan ini. Hai, hari ni dah 17 Ramadan. Kita akan berbuka pula dah. What? Kita akan bersahur kat sini. Jom, kita tengok apa yang ada. Jom. Untuk sahur kali ini, kami memilih untuk bersahur di hotel. Jadi, kalau penonton ingin bersahur di hotel pada bulan Ramadan, kita perlulah turun sebelum pukul 5 pagi untuk mengelakkan daripada makanan dah habis. Untuk hari ini, kami ingin melihat dengan lebih dalam tentang apa yang menarik di Sungai Lembeh. Sungai Lembeh terletak kira-kira 40 km dari Kuantan, Pahang Darul Makmur. Sungai ini merupakan cawangan kepada Sungai Pahang yang lebih besar. Sungai Lembeh pada tahun 1920 hingga 1950 dahulu merupakan bandar terkaya dengan pengeluaran hasil biji timahnya di Pahang. Ini adalah kerana Sungai Lembeh merupakan kawasan galian biji timah yang terbesar di dunia pada ketika itu. Dahulu, Sungai Lembeh juga sangat dikenali sebagai El Dorado of the East. Muzium Sungai Lembeh ditubuhkan bagi mengimbang zaman kegemilangan Sungai Lembeh sebagai bandar terkaya pengeluar biji timah utama di negeri Pahang. Keunikan muzium ini adalah kerana ianya ditempatkan di sebuah bangunan bekas kediaman pegawai lombok itu sendiri yang masih mengekalkan ciri-ciri seni bina zaman Inggeris.
Terdapat pelbagai bahan sejarah yang dipamerkan di dalam railway ini. Jadi, penonton yang ingin datang ke Sungai Lembing haruslah datang ke sini untuk melihat sendiri sejarah-sejarah yang hebat pada waktu itu. Okey, Muzium Sungai Lembing adalah salah satu 22 buah muzium di bawah pengurusan Jabatan Muzium Malaysia lah. So kalau di Pahang ni, kita adalah satu-satunya muzium lah di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia. Muzium ni dibuka secara rasmi pada 25 April 2005. So pada 24 April ni dia punya ulang tahun yang ke-18 lah. So operasi muzium buka seperti biasa 9 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali Hari Raya pertama dan Hari Raya kedua dan juga Hari Raya Haji lah. Pengisian Muzium Sungai Lembing ni actually dia berkisar kepada sejarah Sungai Lembing tu sendiri. Maksudnya Sungai Lembing ni kalau kita tengok sejarah dia, dia terkenal dengan pelombongan biji timah. Dan yang membezakan pelombongan biji timah Sungai Lembing ini dengan tempat-tempat lain seperti di Perak ataupun di Selangor ataupun di Sungai Ujong ataupun Negeri Sembilan adalah kaedah dia. Maksudnya di Sungai Lembing ni dia terkenal dengan kaedah pelombongan bawah tanah, underground mining. Di Sungai Lembing ni actually dia ada sejarah dia ada 3 tapak utama lah pelombongan biji timah bawah tanah, iaitu di Wiling, Maya dengan Gagak lah. Ya, bangunan Muzium Sungai Lembing ni sendiri pun sebenarnya adalah bangunan ataupun banglo kepada pengurus PCCL. Bangunan asal Muzium Sungai Lembing ni lah. Dia dikenali sebagai EB1. EB1 ni stand for European Bungalow 1, Rumah General Manager. Kalau kita tengok dekat sebelah EB1 ni, dia ada satu lagi rumah, dia ada dikenali sebagai EB2, maksudnya untuk Assistant Manager. Yes, maksudnya bangunan Muzium Sungai Lembing ni asalnya adalah rumah pengurus besar PCCL. Banglo dia lah. So kemudiannya Muzium Sungai Jabatan Muzium Antiquity masa tu ambil bangunan ni untuk dijadikan Muzium Sungai Lembing lah. Eldorado ni kalau kita pergi ke Sungai Lembing ni, kita boleh nampak terms Eldorado ni. Kadang-kadang kita tengok kedai makan tu nama dia Eldorado. Kadang-kadang kita pergi ada tim bola Sungai Lembing dulu pun nama dia Eldorado. Kedai souvenir Muzium Sungai Lembing pun nama dia kedai Eldorado. Lepas tu untuk Sungai Lembing ni, Eldorado ni dia kembangkan perkataan tu kepada Eldorado Timur. Maksudnya Eldorado di belah timur dunia lah. Sebab Eldorado ni sebenarnya kalau kita tengok terms dia maksudnya dia kawasan yang penuh dengan emas. Kalau ikut sejarah dia, Eldorado ni dia macam legenda lah. Legenda di belah Latin lah, di belah Sepanyol sana. Dia menceritakan tentang raja yang badan dia diselaputi dengan emas. Dan kawasan tu kaya dengan emas. Jadi ramai penggembara-penggembara dunia dulu cuba cari tempat tu. Sebenarnya tempat tu tak jumpa pun. Dia lebih kepada macam mitos lah. Jadi Sungai Lembing ni digelarkan Eldorado sebab dia menggambarkan kawasan ni kaya dengan mineral. Walaupun bukan emas, biji timah, tapi gelaran tu diguna pakai lah. Sebab kawasan ni bukan setakat kaya banyak dengan sumber mineral dia, terutamanya biji timah, tapi kemajuan dan pembangunan kawasan tu pada masa tu. Di zaman PCCL ni kalau kita tengok, dia dah ada deretan kedai, dia dah ada kilang, dia dah gunakan mesin-mesin, kebanyakannya mesin-mesin daripada luar negara lah, dari UK. Dan dia dah ada sekolah, dia dah ada, even dia dah ada panggung wayang. So kita tengok memang company PCCL ni dia memang dah jadikan Sungai Lembing ni satu bandar yang kalau kita tengok rekod sejarah, dia menyatakan yang lebih maju daripada Kuantan pada masa tu. Even kemajuan Kuantan pada hari ini banyak berkisar kepada Sungai Lembing. Sebab apa? Sebab hasil-hasil lombong biji timah di Sungai Lembing masa tu dia dihantar ke Kuantan dulu. Masa tu dia tak ada laluan darat straight dari Sungai Lembing ke Kuantan. So dia kena kena light railway, light kereta api ringan, hantar sampai Pasir Kemudi. Sebab landasan tu sampai situ saja. Pasir Kemudi, daripada Pasir Kemudi dia akan tukar pula naik kapal wap. Dari kapal wap tu dia akan bergerak ke pelabuhan Kuantan. Sekarang kami ingin pergi melihat sendiri sejarah yang hebat yang ada di sini. Kolong Tinggi Sungai Lembing ni asal ni dipanggil Kolong Pahat. Sebab sejarah dia, kumpulan yang meneroka ni adalah kumpulan orang Jawa. Jadi bila dah seroka sini, di kolong ni dia pakai pahat. Kemudian dia menyeberang sungai, dia berkampung di sana. Di situ nama kampung Kolong Pahat. Yang kita lalu ni kampung Sungai Rimau. Dia macam tu. Dan dia
terowong ni yang sebenarnya ada 3. Tapi terkenal satu lah, kampung terowong Kolong Pahat. Jadi dia ada 3. Okey, depan ini ada kayu. Ini kayu ni lah yang digunakan untuk menahan daripada batu dia runtuh. Ni kayu dia side ni, macam mana orang dulu angkat ni. Tengok side dia macam mana. Tengok. Manual pakai manual tu. Ni dulu kayu dulu ni. Buat sokongan dulu Dan tengok macam mana air drip daripada atas bumi kita. Macam ni lah masuk kolong, baju dia basah. Macam ni lah air Ini dulu, sebelum dulu dia orang pakai manual. Ini dia ada tulis nombor 15. Tak silap. Ini dia orang tengok dalam, berapa dalam tengok. Culur ke dalam. Tengok, siapa nak tengok? Apa nak? Tengok dalam, berapa dalam dia. Jauh tak? Tengok culur dengan handphone punya lampu. Nampak sama kan? Lurus ke dalam. Ini dia ambil, lubang ni dia ambil sampel biji. Dia dah nak tahu ada biji ke tak dalam ni. Biji timah Dia drill pakai apa? Drill angin tadi yang you tengok kat dekat apa? Dekat meja tadi macam ni. Ni dia tengok ada biji tak? Bila kawasan ni ada biji banyak, dia akan drill macam ni, drill. Dia drill. Lepas tu nanti pukul 12.30 nanti dia letupkan. Pakar akan letupkan dengan enjin dia. Pagi esok ni akan runtuh semua, dia akan pasang kayu kat dinding ni, ditebuk. Jadi terowong lain kan. Biji tu, hasil tu dia bawa keluar. Sebelah itu pun ada ring. Belakang you ada tak? Ada tak? Ini tengok atas air drip, air bumi drip macam ni lah. Kalau kita berjalan jauh lagi air banyak. Jabatan ini yang bernama Gantung Kolong Pahat merupakan salah satu jabatan gantung klasik yang terawal dibina di sini untuk merentasi Sungai Kenau. Bukanlah sesuatu yang wajib untuk anda melawat jabatan gantung ini, tetapi jika berkelapangan, apa salahnya singgah sebentar untuk bergambar. Lokasinya, anda perlu masuk ke dalam sedikit, kira-kira 1 km selepas anda melepasi Muzium Sungai Lembir tadi. Sebelum kami bertolak balik ke Kuala Lumpur, kami sempat singgah berjalan-jalan di sekitar Kuantan dan Teluk Cempedak untuk merasai sendiri keindahan alam semula jadi. Berakhirlah sudah travelog warisan kita di negeri Pahang. Semoga segala info-info yang ada di travelog ini dapat menarik minat anda untuk datang dan lihat sendiri. Kita berjumpa lagi di travelog akan datang. Bye-bye.